Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Awaluddin, nombor matrik 22BB01015. Kumpulan saya akan membentangkan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Al-Quran juga diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca Al-Quran ini adalah satu ibadah. Al-Quran juga adalah satu rujukan kekal untuk umat Islam sehingga hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka dengan mengharapkan daripada amalan yang demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Dalam hadis juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat Al-Tirmizi. Pertama, membaca di tempat yang sesuai, bersih, tidak bising. Sekiranya kita hendak membaca Al-Quran, kita perlulah membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang jauh dari gangguan seperti suara bising, jeritan, cakap-cakap kosong dan gurau senda. Salah satu tempat terbaik untuk membaca Al-Quran adalah di masjid. Tetapi tidak menjadi kesalahan sekiranya membaca Al-Quran di tempat lain selain dari masjid, seperti di bilik dan di kereta, selagi ianya bersih dan tempat tersebut tiada halangan yang boleh mengganggu kita semasa membaca Al-Quran. Kedua, bersuci dan mengambil wuduk. Kita mestilah menjaga kebersihan diri daripada berada dalam keadaan janabah, haid dan juga nifas apabila kita hendak membaca Al-Quran. Salah satu cara kita bersuci ialah dengan mengambil wuduk sebelum membaca Al-Quran. Kita sangat digalakkan untuk sentiasa berada dalam keadaan berwuduk agar mudah memegang dan membaca Al-Quran pada bila-bila masa. Para ulama telah memfatwakan harus bagi seseorang perempuan yang ingin membaca Al-Quran untuk tujuan belajar dan mengajar semasa dalam keuzuran. Adab membaca Al-Quran yang ketiga ialah menghadap kiblat. Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ketika mengulas berkenaan adab-adab semasa membaca Al-Quran menyebut, digalakkan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pula menyebut, para fuqaha telah mentakrirkan bahawa arah kiblat ialah semula-mula arah. Justru disunatkan kita memelihara kearahannya ketika duduk. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna sayyidal majalisi qubalatal qiblah. Maksudnya, sesungguhnya pemimpin majlis adalah yang menghadap kiblat. Riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Walaupun perkara ini dianggap sunat, selayaknya dilakukan sebagai mengikut arahan Nabi SAW agar kita menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran kerana ia semula-mula arah. Adab membaca Al-Quran yang ketiga ialah niat kerana Allah. Niat atau nawaitu merupakan perkara yang penting dalam Islam sebelum melakukan sesuatu ibadah. Dalam niat dan keikhlasan semata-mata kerana Allah SWT, sukar untuk individu istiqamah dalam melakukan penghijrahan ke arah perkara kebaikan. Jika diperhatikan secara terperinci, setiap ibadah dalam Islam akan disertai dengan kewajipan memasang niat. Nu'man Bashir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Namun jika seandainya daging berkenaan rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Maksud daripada hadis ini ialah apabila kita membaca Al-Quran dengan niat kerana Allah, maka sebagai umat Islam kita dapat menghindarkan diri kita
daripada terjerumus untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Adab membaca Al-Quran yang seterusnya adalah membaca dengan tartil dan fokus dan tadabbur baca Al-Quran. Tartil ketika membaca Al-Quran sangat dituntut. Bacaan tartil ialah membaca dengan perlahan iaitu secara teratur serta menyempurnakan setiap tempat keluar huruf tersebut dengan jelas. Membaca Al-Quran dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf-hurufnya dinamakan oleh ahli qira' sebagai bertajwid dalam bacaan Al-Quran. Ulama' telah sepakat bahawa bacaan Al-Quran secara tartil ini sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tafsirannya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, teratur dan jelas. Surah Al-Muzammil ayat 4. Tadabbur ketika membaca Al-Quran. Apabila seseorang memulakan pembacaan Al-Quran, hendaklah dirinya dalam keadaan yang khusyuk. Maksud khusyuk kat sini ialah merendah diri, melimpahkan pandangan mata ke bumi dan merendahkan suara serta tenang atau diam segala anggota. Kemudian, hendaklah dalam keadaan yang tawaduk dan tadabbur, iaitu menghayati dan merenung ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah ini adalah perkara yang sangat dituntut kerana dengan tadabbur ketika membaca Al-Quran akan dapat melapangkan hati kita dan menenangkan jiwa serta menerangkan hati kita. Antara perkara yang disunatkan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam solat ialah membacanya secara tadabbur, iaitu merenung dan mengamati dengan menumpukan perhatian pada mana ayat-ayat yang kita baca dalam solat. Selain itu, membaca Al-Quran dalam solat dengan secara tadabbur juga merupakan antara cara atau jalan yang dianjurkan ke arah mencapai khusyuk dalam solat. Sesungguhnya, orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur ini adalah orang yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sukai pada bacaan Al-Qurannya. Akhir sekali adalah membaca isti'azah dan basmalah pada awal surah kecuali surah At-Taubah. Isti'azah membawa maksud meminta perlindungan ataupun pemeliharaan. Maka seseorang yang mengucapkan kalimat ini, dia sedang meminta perlindungan kepada Allah SWT agar Allah SWT menjaga dan memeliharanya dari sebarang gangguan dan godaan daripada syaitan yang direjam. Lafaz isti'azah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz basmalah merupakan lafaz yang diucapkan untuk menyucikan Allah SWT. Basmalah disunatkan menyebutnya ketika memulakan sesuatu urusan atau amalan harian bagi mendapatkan keberkatan Allah SWT. Lafaz basmalah ketika hendak memulakan surah At-Taubah adalah tidak dituntut oleh syarak kerana tidak ditulis padanya di dalam Al-Quran. Selain itu, sebab diturunkan surah ini bertujuan untuk peperangan dan lafaz basmalah merupakan lafaz rahmah. Oleh itu, tidak sepatutnya dihimpunkan kedua-dua di dalam satu masa yang sama. Kesimpulannya, kita sebagai seorang mukmin hendaklah sentiasa membaca Al-Quran ketika hidup di dunia dan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai teman karib kita. Hal ini kerana Al-Quran akan menjadi teman di kubur dan juga syafaat pada hari akhirat kelak. Hal ini berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Riwayat Muslim. Terdapat satu lagi hadis yang menceritakan kelebihan seorang mukmin yang membaca Al-Quran berbanding seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, iaitu daripada Abi Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib wa mathalul alladhi la yaqra'u kat tamrati ta'muha tayyib wala rihalah." Maksudnya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah utrujah, iaitu limau sitris. Rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma. Rasanya enak tetapi tidak berbau. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.